Shalom saudara sekalian, 各位弟兄姐妹们平安， mari kita bersama-sama berdoa. 让我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa datang bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. 现在天父，感谢你，让我们今晚可以再次来到这里来参加祷告会。 Kami bersyukur dan mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis melimpah di dalam kehidupan 我们 kami. 非常感谢你丰盛的慈爱，只在我们的生命当中。 Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa, memuji Tuhan, dan kami akan mendengar firman-Mu. 感谢主，可以让我们祷告，可以赞美你。这个时候，我们要聆听你的话语。 Mari Roh Kudus biarlah Engkau yang akan memimpin hati kami, agar ketika kami mendengar firman-Mu, maka Engkau yang akan menolong dan memimpin kami. 求圣灵来帮助我们，当我们聆听你话语的时候，我们可以听到你的真理。 Sehingga firman yang akan kami dengar itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. 那我们你的话语可以成为我们生命中的力量。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 感谢主，奉靠耶稣基督的名祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita bersama menyimak pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. 弟兄姐妹们，我们一起来聆听上帝的话语，取自约翰福音第8章第30到36节。 Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." 耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。” Saudara sekalian, kebanyakan orang beranggap bahwa mereka sungguh-sungguh bebas jika mereka bebas berbuat apa saja, termasuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 有很多人呢，他们认为他们是真的自由。如果说他们可以随意的做任何事情，包括犯罪。 Dan bahkan banyak orang Kristen yang enggan membaca firman Tuhan karena mereka beranggap bahwa ketika mereka mengerti perintah Tuhan, maka mereka menganggap perintah itu sebagai batasan ruang mereka untuk berbuat kebebasan. 那么也有很多的基督徒呢，他们不肯读上帝的话语，因为他们认为我们懂得越多上帝的命令，那就成为我们就会限制了我自由的空间。 Namun saudara sekalian, di dalam pembacaan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama, Yesus malah berkata sebaliknya. 但我们刚刚读了这段经文呢，耶稣反而这样子说。 Kita adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka atau orang yang sungguh-sungguh bebas kalau kita bisa taat pada firman Tuhan. 若我们是遵守上帝的道的话，我们才是真正自由的人。 Saudara, di pembacaan yang tadi kita dengar itu mengungkapkan apa itu arti kebebasan yang seharusnya orang Kristen miliki. 刚才我们读的那些经文呢，告诉我们什么是一个基督徒该拥有的自由。 Di ayat 31 sampai 32 memberitahukan kepada kita bahwa jika kita ingin benar-benar bebas, maka kita harus tinggal di dalam firman, hidup di dalam firman. 刚才31到32节那里告诉我们，如果我们真的想要自由呢，我们必须常常遵守上帝的道。 Saudara sekalian, kita nggak boleh lupa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita adalah seorang murid.
我们不要忘了，当我们信了耶稣之后，我们就是耶稣的门徒。 Murid yang sejati, dia harus terus belajar firman Tuhan. 一个真正的门徒呢，他必须要持续的学习上帝的话。 Seorang murid tidak boleh lepas dengan belajar. 一个门徒呢是免不了学习的。 Orang yang berhenti belajar tentu tidak bisa disebut sebagai murid. 一个停止学习的人呢，当然不能称为门徒。 Ingat bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan atau ilmu yang bisa kita belajar satu sekali saja. 我们要记住，上帝的道呢，并不是只足够学习一次的知识罢了。 Saudara sekalian, orang yang tetap di dalam firman, dia belajar, percaya, dan taat kepada firman akan mengetahui kebenaran. 一个真正遵守上帝的道的人，他就会不断的学习，他会相信，他会顺服，因此他就会晓得真理。 Hati dan pikirannya akan diterangi dengan kebenaran. 那上帝的真理呢，就会照亮他的心思意念。 Orang yang tidak mau belajar firman tentu tidak akan mengerti tentang kebenaran firman. 一个不肯学习真理的人呢，他肯定不懂得、不明白真理。 Namun ada juga orang yang mau belajar tetapi dia tidak mau percaya kepada Yesus. 但还是有些人他愿意学习，但他又不相信耶稣， Maka orang ini tetap tidak akan mengerti kebenaran. 他肯定也不会明白真理。 Bagaimana mungkin seseorang yang mau belajar kebenaran tetapi dia tidak mau percaya kepada sang kebenaran itu, ya Yesus sendiri. 怎么可能会有一个人愿意学习，但他却不相信那真正的真理？ Jadi saudara sekalian, di ayat 31 sampai 32 ini membentuk satu rangkaian. 因此呢，31到32节这里呢，组成了一个循环。 Kalau seseorang tetap di dalam firman, dia terus belajar, percaya, taat, maka ia akan mengerti kebenaran. 如果一个人遵守上帝的话，他不断的学习，他相信，他顺服，他肯定会明白真理。 Dan kebenaran itu akan mencerahkan hatinya dan membebaskan cara berpikirnya. 那么那个真理呢，就会照亮他的心，并且可以释放他的思维。 Dengan demikian saudara sekalian, setiap orang Kristen tidak boleh menjalani satu hari pun tanpa firman Tuhan. 因此呢，每一位基督徒呢，不得不每一天必须要有神的道。 Anda bisa membaca Alkitab, 你可以透过读圣经， saudara bisa mendengarkan khotbah. 可以透过听道。 Kita ada program Tuhan adalah Gembalaku yang kita bisa dengar setiap hari. 我们教会有一个上帝是好牧者的节目， Atau saudara bisa mencari buku-buku rohani yang membuat Anda bertumbuh di dalam kebenaran. 或者我们可以找一些基督教的书，可以让我们帮助我们成长的。 Namun saudara, ada problem. 那有问题， Saudara sekalian, kita suka berpikir, saya sudah membaca firman. 我们常常会这样子想：我已经读了圣经啊， Saya sudah menjadi orang Kristen lama. 我已经成为长期的基督徒， Saya sudah mendengar khotbah. 我已经听到了。 Tetapi mengapa saya tidak mengalami kebebasan rohani yang Tuhan mau? 那我还是没有办法拥有那属灵的自由呢？ Seolah-olah kehidupan rohani saya tidak ada peningkatan. 就仿佛好像我的属灵生命没有在成长， Saya tidak bisa mendalami makna apa yang ingin Yesus sampaikan melalui firman-Nya. 我没有办法很深透的了解耶稣想要我所做的一些事情。 Jawabannya ada di ayat ke-34, saudara 答案 sekalian. 就在34节。 Seperti orang Yahudi, meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus, namun hati dan pikiran mereka masih menjadi hamba yang terikat dengan pemikiran lama. 就像犹太人一样，他们虽然信了耶稣，但他们的心思意念仍然还是被旧的思维所缠住。 Dan memegang erat kebanggaan diri sebagai keturunan Abraham. 他们很坚持他们是亚伯拉罕的后裔，而感到很自豪。 Karena memegang pemikiran yang lama dan juga mempunyai sifat yang sombong karena bangga diri, 因为他们拥有旧的思维，然后又觉得很自豪， sehingga hati mereka tertutup dan mereka tidak mengerti kebenaran yang membebaskan yang Yesus maksudkan. 因此呢，他们没有办法明白真正的真理，就是可以使他们得着自由的真理。 Saudara, demikian dengan kita. 我们也是如同， Jika kita sudah lama menjadi orang Kristen, 当我们成为基督徒很久了， tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau belajar, taat, dan hidup di dalam firman, 但我们没有真正想要学习顺服上帝的道，
maka dosa itu akan masuk di dalam hidup kita dan akan menguasai sisi kehidupan kita. 那么呢，罪恶就会进入我们的生命，捆绑我们的生命， Dan kita akan menjadi hamba dosa. 我们就会成为罪恶的奴仆。 Saudara sekalian, di ayat yang tadi kita sudah dengar, Yesus menggunakan kiasan seorang hamba. 刚我们所读的经文呢，耶稣用了奴仆的比喻， Menggunakan kiasan seorang hamba untuk mengajar bahwa seorang hamba menaati tuannya karena ia adalah milik dari tuannya itu. 耶稣说，一个奴仆呢，他顺服他的主人，因为他是属他主人的。 Hamba tidak mempunyai kehendak pribadi. 一个奴仆呢，他没有自我意愿， Mereka terikat oleh tuan mereka. 他们是完全受制于他的主人。 Saudara sekalian, ketika dosa menjadi tuan kita, maka kita tidak mampu menolaknya. 当罪恶呢成为我们的主人的话，我们就无法抗拒。 Saudara sekalian, suatu kali ada delman yang bergerak lambat di sisi jalan. 有一天呢，在路旁有一台跑得很慢的马车， Dan nampaknya kereta delman ini ditarik oleh seekor kuda yang sudah kurus. 然后这个马车呢被一匹非常瘦的马拖着， Dan kuda ini terlihat sudah lelah dan tidak berdaya. 这匹马呢看起来就是已经精疲力尽了，已经没有力气了， Dan karena kuda ini bergerak lambat, 因为它跑得很慢。 beberapa kali pemiliknya memecut dengan cambuk yang diarahkan kepadanya agar kuda ini bisa bergerak cepat. 当这匹马跑得很慢的时候，那个马夫呢就会鞭打它。 Saudara sekalian, begitulah nasib kita ketika kita masih dibelenggu oleh dosa. 当我们还是被罪恶捆绑的时候，我们的命运就如此。 Dan membiarkan si iblis menjadi tuan atas hidup kita. 我们会让魔鬼撒旦成为我们的主人。 Hati, pikiran, dan tubuh semuanya dikekang erat seperti kuda kurus tadi sehingga kita tidak bisa bebas bergerak. 我们的心思意念，我们的身体就像那匹马一样被捆住一样， Kita tidak mampu untuk bebas berlari. 我们没有办法自由的奔跑。 Karena kita harus terus menarik beban dosa yang berat itu di tubuh kita dan kita tidak dibiarkan lepas sedikit pun. 因为我们要一直托付那个非常重的重担，然后连1秒钟都不可歇息。 Saudara sekalian, saat menjadi hamba dosa, maka hidup kita masih dibelenggu oleh kepahitan, kekecewaan, dan sakit hati masa lalu. 当我们还是罪恶的奴仆的时候呢，我们的心思意念就会被以往的苦毒、忧愁、伤心的捆绑。 Ketika kita menjadi hamba dosa, maka mata hati kita akan dibutakan sehingga kita tidak dapat melihat lagi berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. 当我们还是罪恶的奴仆的时候呢，我们眼睛就瞎了，我们没有办法看见上帝已为我们预备的属灵的福气。 Kita tidak bisa melihat lagi berkat anugerah keselamatan Tuhan yang sesungguhnya mampu menyegarkan dan memberikan kehidupan bagi rohani kita. 我们看不见上帝的救恩，原本是可以使我们的灵魂苏醒的。 Namun demikian, 但 puji 如此 Tuhan. 感谢神， Di ayat 36, di situ dikatakan hanya anak itu. 在36节这里告诉我们，唯有天父的儿子 yang bisa sungguh-sungguh membebaskan kita. 是真正可以给我们真正的自由。 Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan kebebasan sejati. 唯有耶稣基督可以赐给我们真正的自由。 Saudara, ketika kita datang kepada Kristus di dalam pertobatan dan menerima pengampunan dosa, 当我们以忏悔悔改的心来到基督面前，并且接受了救赎之后， maka kita dihidupkan secara rohani oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. 那圣灵呢会帮助我们活出属神的生命。 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. 哥林多后书第5章第17节告诉我们，我们是新造的人。 Saudara sekalian, sebagai ciptaan baru, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan terus menginsafkan kita akan dosa. 身为一个新造的人呢，那坐在我们里面的圣灵会不断的提醒我们。 Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus memimpin menerangi hati kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. 圣灵会不断的照亮我们的心，引导我们走向上帝的真理。
Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan terus memimpin hidup kita untuk memuliakan Kristus. 圣灵会帮助我们，一直持续的生活来荣耀主的名。 Sebagai ciptaan baru artinya kita bebas dari kebiasaan lama dan move forward, bergerak maju bersama Tuhan Yesus. 身为一个新造的人呢，就等于我们要脱掉旧的行为、旧的习惯，然后并与主同行。 Saudara sekalian, seperti lumpur dan sampah di dalam waduk air yang telah selesai dikeruk dan dibersihkan sehingga maksimal menampung air hujan. 就好像水库里的泥浆和垃圾，一旦被清理之后，它就可以很大量的容纳那个雨水。 Dengan demikian, ketika hati kita dibersihkan dan disucikan oleh Yesus, 我们的心也如此一样，当耶稣洗净了我们心中的罪恶， maka hati kita akan leluasa dapat menampung kasih Allah. 那我们的心可以大量的容纳上帝的爱。 Maka hati kita akan leluasa menampung sukacita Allah. 那我们的心可以大量的容纳上帝的喜悦、喜 Maka 乐。 hati kita akan leluasa menampung damai Allah dan kita bisa menikmati Allah. 我们可以大量的容纳上帝的平安，并且可以享受神。 Maka kehidupan kita akan membuat hidup yang menyenangkan hati Allah. 那我们的生命呢，就可以讨主喜悦。 Saudara sekalian, tujuan Yesus mati di kayu salib bagi hidup kita agar kita memperoleh kemenangan. 耶稣为了我们死在十字架上，目的是为了要让我们得胜。 Kita tidak lagi hidup di bawah tuduhan-tuduhan dan serangan-serangan rasa bersalah yang dari masa lalu. 我们不再生活在控诉之下。 Saudara sekalian, menarik sekali di ayat yang tadi kita sudah simak bersama-sama. 很有趣的，刚才我们读的经文里， Di awal Yohanes 8, 在约翰福音第8章的开头， dibuka dengan kisah perempuan yang berzina. 这里讲说有关一个行淫的妇人的故事。 Dia tertangkap basah karena berbuat zina. 当她正在行淫的时候被抓包， Ketika dia ditangkap, dia diperhadapkan kepada Yesus. 当她被抓包的时候，他们把她带到耶稣面前。 Segala ejekan, caci maki, tuduhan menghakimi wanita itu. 所有的嘲笑、侮辱、责备都在评判这个妇人。 Namun Yesus tahu bahwa aksi ini adalah bertujuan bukan untuk mencari kebenaran. 那可是耶稣知道他们这样子做呢，并不是为了要寻找真理， Tetapi rencana jahat para ahli Taurat dan Farisi untuk menjebak Yesus. 这都是文士和法利赛人的恶意，为了要试探耶稣。 Setelah Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. 当耶稣对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。” Kemudian semua orang pergi dan hanya Yesus yang bersama perempuan itu. 然后呢，一个一个都出去了，只剩下耶稣和那个妇人。 Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, 耶稣对那个妇人说 Aku pun tidak akan menghukum engkau. ：“我也不定你的罪， Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. 去吧，从此不要再犯罪了。” Wanita ini bebas dari dosa lama. 这个妇人呢，她解脱了旧的罪恶， Dan melanjutkan kehidupan yang penuh kemenangan di dalam Yesus. 她从此可以为了耶稣而活得胜的生命。 Saudara sekalian, Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 19 dan 20, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 耶稣在马太福音第11章28到29节这样子说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来， Maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. 我就使你们得安息。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. 你要背负我的恶， Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. 因为我心里柔和谦卑，学我的样式，这样你们心里就得享平安。” Saudara sekalian, seberapapun beratnya dosa kita yang kita alami pada saat ini, 我们的罪恶的重担再多重， Yesus tetap membuka undangan itu kepada kita. 耶稣仍然的邀请我们， Maka dia akan memberikan suatu ketenangan yang dari Tuhan. 他会赐给我们真正的平安。 Saudara sekalian, akhir kata di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, 加拉太书第5章1节这样子说： supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh bebas, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah membebaskan kita. Karena itu,
berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶挟制。 Saudara sekalian, hiduplah selayaknya sesuai kekayaan dan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 让我们按照耶稣基督丰盛的救恩，好好的活着， Berdirilah teguh, 要站立得稳， hiduplah di dalam kemenangan 要 Kristus. 在基督里活着一个得胜的生命， Hiduplah bebas di dalam Yesus 在基督里自由， dan jangan menjadi hamba dosa 不 lagi. 要再成为罪的奴仆了。 Saudara sekalian, ada kesempatan di mana kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. 让我们一起来反思，刚刚我们已经聆听了神的话语。 Jika saudara mau dan saudara mampu, saudara bisa bertelut di Ron. kursi Anda. 若您愿意，您方便的话，您可以跪下来祷告； Jika saudara yang tidak mampu, Anda juga boleh dipersilakan untuk duduk di kursi Anda. 若您不方便的，你仍然可以坐着祷告。 Mari kita merenungkan apa yang saat ini firman Tuhan katakan kepada saya. 让我们一起来思想，今天上帝的话对我们说了什么呢？ Dan apa yang ingin saya katakan kepada Tuhan. 那我又想对上帝说什么呢？